Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli datang puasa surau, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, para ahli muhammad, para ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi pada hari ini kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan umur, kita masih lagi diberikan penglihatan, kekuatan dan juga kesihatan yang baik untuk kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita terus dipimpin oleh Allah untuk istiqamah dalam kita mencari kerajaan Allah dan dunia dan akhirat insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada pihak surau kerana pandai cari peluang. Dia tak boleh tengok hari cuti, alasan cantik je. Dah lama waktu ustaz kita ambil dah untuk program lain. Ustaz lambat lama tak datang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, satu perkara yang baik untuk kita kongsikan. Jadi tuan-tuan yang kasih sekalian, pada pagi ini kita sambung kuliah kita. Yang saya tanda ni kitab Bidayatul Hidayah, dalam tajuk yang ke-8, ada adab selepas terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Dalam kitab yang karang oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana Imam Al-Ghazali mencadangkan di mana yang telah dilakukan olehnya. Yang lepas kita dah bincangkan beberapa adab-adab. Di antaranya adab berwudu, adab mandi wajib, adab ke masjid. Dan pada pagi ini kita bincangkan sedikit ada adab selepas terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Maknanya selepas daripada terbit matahari sampai ke waktu zuhur. Ini waktu yang orang panggil waktu yang biasa, kita sibuk. Jadi kita cepat perhatikan apa yang sedang terjadi. Apabila matahari telah terbit pada satu galah, ini bahasa kita, satu galah. Jangan pula kita ambil galah kita tak sampai-sampai, tak dapat. Letih Maknanya kita ambil galah tu, kita tengok ujung galah tu, kita samakan dengan matahari tu. Sekedar maknanya matahari naik, sekadar segalah. Kita tengok ujung galah tu sama dengan matahari tu. Maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Ini disebut sebagai sembahyang duha. Ada khilaf. Ustaz, ada tak sembahyang isyraq, ada sembahyang duha, adakah isyraq dan duha benda yang sama, adakah isyraq dan duha itu benda yang berbeza? Ini khilaf ulama. Dua-dua betul. Dua yang sama pun betul juga. Yang asing pun betul juga. Yang tak betul tak buat langsung. Stephen ni senang ya. Bila benda khilaf tu dua-dua boleh Nak bergolak lempit lalu mana? Sikit lagi ke? Lalu dengkil. Ikutlah pergi mana-mana pun. Ikut dengkil pun boleh. Ikut nak jauh sikit, pergi nilai. Pergi nilai Formula 1 masuk sana boleh.
Atau nak lari jauh lagi, mau pergi Morit tu. Sampai tak ada masalah. Yang masalah tak gerak-gerak. Duk kota warisan je, tak sampai-sampai lah terbit. Itu masalah. Jadi duk cakap sembahyang duha ni untuk murah rezeki lah, apalah itulah ni. Wah, dia baca tentang kelebihan je, tapi tak bergerak pun, tak buat pun. Itu masalah. Selagi buat tak ada masalah. Mula terbit matahari tu sampai mana? Gelincir. Maknanya sampai zuhur. Zuhur sekarang kita berapa? 1.20, 1.27. Satu suku tu boleh lagi. Selagi belum gelincir matahari, selagi belum apa nama masuk zuhur. Cuma waktu tegak, matahari tegak tu haram. Maknanya berapa minit, berapa saat sebelum masuk zuhur. Engkau buat sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, iaitu masa antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar 1 galah. Lepas sembahyang subuh ni sampai gelincir. Walaupun ini pun khilaf juga. Imam Ghazali kata makruh. Dalam kitab fiqh yang lain haram. Di antara waktu yang haram selepas kita sembahyang subuh sampai terbit matahari. Itu waktu yang haram kita sembahyang sunat. Di antaranya lagi selepas kita menaiki sembahyang asar. Kita dah sembahyang asar, kemudian kita haram sembahyang sunat, dan juga ketika mana matahari tegak, beberapa minit atau sebelum waktu zuhur. Itu di antara masa-masa yang haram kita sembahyang sunat. Dan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat, atau 4, atau 6, atau 8 rakaat. Ini pun kadang-kadang ada suku, Ustaz, yang afdal berapa rakaat Ustaz? Duk cerita yang afdal. Yang afdal berapa Ustaz? 2 ke, 4 ke, 8 ke? Tapi tak buat-buat pun. Bermula dengan 2 lah tuan. Bermula dengan 2. Sebab sebaik-baik ibadat itu istiqamah. Buat 2 dulu. Kalau boleh sebulan tu ataupun 40 hari 2 tu tak tinggal setiap hari, kita tambah lagi 2, buat 4 rakaat. Jangan buat 8 hari ni, lepas 8 tahun baru buat 8 lagi. Letih kan? Jadi kita nak yang istiqamah. Macam kita makan ubat kan? Macam kita makan ubat. Jangan pula kita bayang duha 8 rakaat, lepas tu kita kata kenapa sempit lagi hidup kita, rezeki payah lagi. Sebab lepas rakaat tu nak buat lagi duha 8 tahun kemudian. Macam kita makan ubat, bukan nak banyak makan ubat, dia suruh satu sudu kecil, cam-cam, sudu kecil tu, bukan sudu kita makan kat hotel tu besar. Kalau kat rumah saya tu sendok. Pasal pinggan kat hotel pun besar tu kan. Sudu kecil ya. Tapi dia suruh makan sehari 3 kali. Makan 3 kali lah. Pagi, petang, malam. Makan sikit tapi istiqamah. Bukan suruh habiskan 1 botol buat batuk tu. Batuk. Tak boleh. Cila-cila hari belum mudarat. Itu waktu saya kerja kat Pusat Serenti tu memang itu. Bawa budak pergi klinik, kita kena pegang ubat batuk. Yang pelik tu hari-hari batuk. Batuk. Minta ubat batuk. Mula-mula tak pandai. Mula-mula kerja. Kita orang dia dah besar-besar kan. Lebih tua dari kita. Ubat batuk pegang sendiri lah. Itu ubat batuk, kalau dapat ubat tu kita pegang, anak-anak kita bolehlah kita pegang kan. Rupanya bila dia pegang, yang botol tu pun habis. Rupanya ubat batuk ni salah satu daripada ganti alternatif, tak ada dadah. Nak cantik lagi tuan-tuan dia, 2-3 kes. Bila kita bawa dia, kita berhenti beli suap khabar, dia pun ikut turun. Ikut turun, kita tak perasan. Tahu-tahu bila naik dalam van kita, dia ada bulu-bulu hatch. Kau ambil mana? Ambil kena bayar tak? Tak bayar. Pak cik kata apa? Dia tak tahu. Pasal bak ambil-ambil ni memang kerja dia. Bak ambil
ambil ni tuan, memang kerja dia tak perasan. Dia boleh ambil orang tak perasan. Dia buat batu, apa ni, Google Hack tu dia ditumbuk, dicampur dengan buat batu. Oh, mamam. Itu dulu waktu saya kerja dapat senti tu lah. Tak bolehlah minum satu botol satu sekali. Minum satu. Sikit-sikit ikut peraturan dia. Kita duduk sibuk tanya yang afdal mana, tapi tak buat. Maka tak afdal lah dia. Yang afdalnya buat istiqamah. Kita boleh buat berapa? 2 istiqamah dulu. Baru ada peningkatan. 40 hari yang kedua buat 4 rakaat. InsyaAllah bila dah 40 hari itu, insyaAllah kalau 40 hari boleh kita istiqamah tu kan, insyaAllah 40 hari seterusnya kita boleh lakukan. Sebab tu dulu waktu saya belajar di pondok, 40 hari yang pertama kita mendaftar, tidak dibenarkan balik. Kalau sebelum 40 hari balik, memang akan selalu balik lah tu. Memang selalu akan balik lah tu. Lepas 40 hari baru mak bapak boleh ziarah. Kalau belum 40 hari itu, dia akan jadi amalan dia gitu. Engkau buat sembahyang ini 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat, 1 salam. Seperti apa yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah ia hendak memperbanyakkan atau mengurangkan. Di antara sembahyang duha ni tuan-tuan, di antara sembahyang sunat yang sangat dituntut. Yang pertama yang tahajud. Sunat tahajud. Sunat tahajud itu juga. Buatlah 2 rakaat. Kan? Walaupun 10 minit sebelum subuh. Nak bangun pukul 3, bukan calang-calang orang. Dapat bangun sekarang ni pukul 5:30 sekarang. Bangun. Sempat lagi. Sebab subuh pukul 6.10 lebih kurang 6.10. 5.45 pun sempat lagi. Sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat tahajud. Itu sangat-sangat dituntut. Yang kedua, sembahyang sunat duha. Ini 2 sembahyang sunat yang sangat dituntut harian itu. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincir kecuali hanya sembahyang itu sahaja. Tak ada yang disunatkan, disyariatkan antara terbit matahari sampai gelincir matahari kecuali sembahyang sunat duha. Jadi kita buat sembahyang sunat duha. Cuba kita tengok, bermula daripada pukul segala nanti lebih kurang pukul 40 minit selepas suruh. 7.30 lah lebih kurang suruh 40 minit waktu duha. Sebelum tu setengah ulama mengatakan waktu isyraq. Lepas matahari terbit pukul 7.30 lebih kurang 3.27 ada 9 lebih kurang 40 minit tu orang panggil waktu isyraq. Selepas 40 minit masuk duha. Jadi maknanya itu yang setengah pendapat mengatakan. Ada setengah pendapat mengatakan lepas suruh tu terus duha. Okey, tak apalah. Jadi kalau kita tengok lebih kurang pukul 8 suku lebih kurang. 8 suku tuan-tuan sampai pukul 1 suku lah kita lebih kurang berapa jam? 9 suku, 10 suku, 11 suku, 12 suku, 1 suku, 5 jam. 5 jam kalau dijadikan minit 5 kali 60, 300 minit. Kita sembahyang sunat duha 2 rakaat 5 minit selesai. 300 minit kita suruh ambil 5 minit je untuk sembahyang duha. Itu kalau kita kata tak sempat lah. Kita kata alasan tak sempat. Sembahyang duha tak dapat lah. Sebab apa? Tak sempat. Agak-agak jawapan tu masabah gitu lah. 300 minit tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi peluang 300 minit. Yelah kita kerja, betul lah kita kerja. Takkan 300 lah. 3,000 minit bukan 300 minit. 300 minit baru berapa jam? 3,000 minit.
5 minit je untuk kita sembahyang sunat. Jadi kalau alasan tak sempat, memang tak kena sabar. Kita kerja Ustaz, takkanlah kita kerja daripada pukul 8 tu sampai tengah hari tak rehat langsung. Kita pun dibagi masa rehat, budak sekolah pun rehat setengah jam. Kita kerja pun ada waktu minum. Waktu minum setengah jam. Setengah jam 30 minit. Curi 5 minit pun ada 20 minit. Minum sempat. Minum plus isap rokok sebatang sempat. Tak apalah kita ra'i lah, ya. Ra'i orang yang dah kata nak buat macam mana Ustaz, belum balik pun dah isap rokok sampai sekarang. Kita ra'ikan dia lah, ra'i. Minum campur isap rokok 20 minit tak sempat lah. Dia kata tak sempat Ustaz, sebab rokok dia tu rokok lenteng. Nak melenteng aja dah 5 minit. Tapi biasa rokok lenteng ni dia pendek sikit, kan? Mana lenteng campur tu sama je. Jadi maknanya tuan-tuan, jangan ada alasan tak sempat. Alasannya pada kita nak tak nak. Nak tak nak, tuan-tuan. Sebab apa yang kita susah sangat? Sebab kita belum rasa rasa kenikmatan orang ambil apa orang menunaikan sembahyang duha. Tuan-tuan kalau cuba buat hari ni sempat buat duha dengan yang tak sempat buat duha. Tuan-tuan buatlah kajian sikit. Perasaan, rasa hati, apa perasaannya. Hari yang kita sempat sembahyang duha dengan hari yang tak sempat sembahyang duha, macam mana perasaan kita? Mana yang lebih tenang? Tengok kerja kita, mana yang lebih sempurna? Buat kajian tuan-tuan. Buat kajian. Mana keadaan yang rasa gembira? Hari yang ada sembahyang duha ke hari yang kita tak sembahyang duha? Mana yang lebih seronok, lebih gembira? Rezekinya mana yang banyak? Buat kajian. Buat kajian. InsyaAllah saya pasti tuan-tuan akan mendapati hari yang kita dapat menunaikan solat duha itu kita rasa lebih tenang. Kerja kita rasa lebih selesa ataupun lebih sempurna. Sebab peraturan ataupun susun atur cara hari itu lebih baik yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok dalam adab yang lepas, adab daripada sembahyang subuh sampai terbit matahari, kan ada 4 perkara. Daripada macam ni kita habis sembahyang sampai terbit matahari, ada adab, ada 4 perkara. Kena ada zikir, kena ada baca Quran, kena ada duha, kena ada doa, dan yang 4 kena ada tafakkur. Jadi alhamdulillah kita kuliah subuh kita ada tazkirah dalam tu. Ada doa tadi, Pak Imam baca doa, ada wirid dah. Kemudian tafakkur. Tuan-tuan berada dalam majlis kuliah subuh ni, kita memikirkan. Tafakkur ni maknanya kita melihat, ataupun kita muhasabah gitu, ataupun kita membuat perancangan hari ini. Sebab kita tak nak harian kita ataupun atur cara harian kita ni sama saja. Sebab Imam Al-Ghazali menyatakan barang siapa yang hidupnya sama sahaja kerana disusun kerana tabiatnya, kebiasaan, maka taraf kehidupannya adalah taraf kehidupan haiwan. Allahu Akbar. Macam haiwan kan sama je. Bangun tidur, dia buat kerja tu. Hari ni, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Ahad, sama je. Kalau tengok ayam yang tidur kat pokok tu, tuan-tuan, dia terjun tu, pokok berapa tu? Cuba cek. Tapi tuan-tuan tak ada sini. Saya cek tuan-tuan. Pasal rumah depan rumah saya tu ada 2 pokok penuh dengan ayam. Tuan-tuan kalau terasa nak makan ayam kampung, datang rumah saya, ambil sendiri. Saya tak larang nak ambil. Tak pandai. Orang kata pancing, saya buat pancing tu. Tak boleh, tak pandai. Tapi saya tengok ada Cina ambil.
Saya tengok dah banyak je, saya telefon Cina. 1 kilo 12 ringgit. Dia ambil sendiri tu. Kalau saya tangkap, lebih tu 14 ringgit. Orang kata bela ayam tak sengaja. Saya tengok pagi ni dia akan terjun pukul 7.30. 7.30 terjun. Rupanya waktu suruh. Lepas daripada sembahyang isyraq, baru cari makan. Dia terjun. Terjun. Biasa saya balik dari masjid, tak lama tu, saya hantar anak tu, terjun. Wah, masing-masing terjun. Petang dia balik tu, pukul 7.30 juga. Ataupun senang ceritanya maghrib. Nak maghrib tu makan dia. Kalau nak tengok, dekat maghrib tu termasuk saya. Tengok ayam dia nak masuk. Pokok tinggi tu kan. Orang kata tak ada usaha dah, saya dah. Pokok saya tebang apa semua. Dia nak kat situ juga. Itu ayam. Hari-hari begitulah kerjanya. Dan dia pun tak jalan jauh. Sekitar kebun, hari-hari begitu. Jadi kalau kita hari-hari atau cara kita hari-hari macam itu je, pukul 8 paskat, pukul 8 paskat, pukul 8 paskat, balik tidur, lebih kurang. Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, main dengan anak, main dengan isteri, itu je tiap hari. Sama. Sebab tu kita nak buat lain sikit. Hari Selasa cuti, kuliah subuh. Mana ada orang rumah saya terkejut, betul ke bang ni nak pergi kuliah subuh? Kenapa? Kuliah subuh kan biasa Sabtu hari Ahad. Ini hari Selasa buat kuliah subuh. Kau nak pergi mana? Risau juga. Itu belum pakai baju Melayu tu. Kalau pakai baju Melayu, pelik kuliah subuh hari Selasa. Jadi kita cari peluang tuan. Kita cari peluang. Jadi misalnya hari ini hari cuti. Mungkin kita boleh buat sembahyang Tuhan lebih sikit, 4 rakaat ke 6 rakaat ke, sebab hari lain tak sempat, sempatnya 2 rakaat. Ini waktu kerja alasan tak sempat, waktu cuti lagi tak sempat. Sebab apa? Sebab dia belajar makhraj huruf. Hari cuti ni dia belajar makhraj huruf. Salah tu, makin kuat lah. Salah tu, nak sebut ha ataupun itu masalah. Kita tengok nanti ada tak perbuatan. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincir kecuali hanya sembahyang itu, ini sahaja, yakni sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha. Maka waktunya yang selebih-lebihnya hendaklah engkau isi dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah. Ada 4 perkara yang kita kena isi. Itu kita susun. 4 ni pilihan. Yang pertama, iaitu yang terlebih afdal, bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi waktu pagi ni, daripada terbit matahari sampailah gelincir matahari, yang paling afdal ialah mencari ilmu. Sebab itu kedudukan anak-anak kita belajar, tuan-tuan, dah baik dah. Cuma kita tak pernah cerita dengan anak. Kenapa sekolah waktu pagi? Jadual sekolah kita, jadual anak-anak sekolah, jadual belajar, banyak waktu pagi. Sebab Imam Al-Ghazali dia sebut yang paling afdal waktu pagi itu kita belajar, mencari ilmu. Bukan ilmu yang sia-sia, yang sangat diminati oleh orang sekarang ini, yang mereka menamakan ilmu manfaat, padahal dia bukan ilmu yang bermanfaat. Ini pun banyak keliru lah tuan. Walaupun dia ada manfaat dunia, dan kita kira ada manfaatnya, tapi kena ingat, ilmu yang bermanfaat hanya di dunia sahaja. Dia masuk dalam kategori fardu kifayah. Kita nak belajar ilmu mekanik, pemain kereta, bentukan kereta, bentukan motor,
ilmu pertungkangan kain, ilmu tanam lada, kan? Kalau lebih ada 3 ekar tanam lada, ilmu tangkap ikan dan sebagainya, itu fardu kifayah. Dalam kitab Bughyatul Talaq, hukum belajar ilmu fardu kifayah ni selepas selesai fardu ain. Tapi alhamdulillah, kita di Selangor, anak-anak kita belajar kafah petang tu, silibus dia dah menepati fardu kifayah, fardu ain. Maknanya anak-anak kita yang belajar dari 1 sampai darjah 6 tu, alhamdulillah sudah menepati fardu ain. Kalau fiqh tu sampai bab hudud tu darjah 6, sampai bab haji, bab hudud, bab munakahat, bab muamalat, sampai juga. Itu sebab tu soalan PSRA tahun lepas, bab fiqh, ustaznya pun terkejut. Masuk soalan ar-rahmu, yang jaga periksa tu dia tak mengajar fiqh, dia baru perasan, dia baca ar-rahmu, dia tengok budak boleh jawab, guru dia tak berapa boleh jawab, sebab dia tak mengajar fiqh, dia tak ambil peduli. Tapi dah sampai makna fardu ain. Jadi kalau anak-anak kita tuan-tuan, dah kita belajar ni, cuma kita kena bagi kuatlah untuk dia ingat, jangan cuma belajar untuk nak periksa saja. Kita kena bagi motivasi kat dia. Jadi kalau tingkatan 1 tu maknanya dia nak belajar yang lain, tak ada masalah. Dia nak masuk sekolah vokasional, tak ada masalah. Alhamdulillah, fardu ainnya dah lepas. Tapi kalau yang tak belajar, fardu ain tak lepas, tak masuk sekolah agama, kemudian belajar vokasional, hukum dalam kitab Bughyatul Talaq, hukumnya haram. Kalau anak kita tak belajar fardu ain, tiba-tiba belajar vokasional aja. Orang kata macam anak-anak Cina, umur 10 tahun dah tak sekolah, dulu workshop, kerja dengan bapak dia, belajar. Nanti 10 tahun, umur 15 tahun dah jadi pakar dah. Overhaul kereta, sebiji kereta pun mampu dah. Sebab apa? Ilmu vokasional tu dia hebat. Tapi fardu ainnya tak ada. Gitu. Haram. Kalau ada anak-anak Islam kita begitu, dari kecil kita dah atur, dah latih vokasional, tapi kita tak lengkapkan dengan fardu ain, maka pekerjaan dia haram. Atau berjaga. Jadi pastikan kita dapat belajar ilmu yang memberi manfaat. Dan sini makna yang manfaat ini terutamanya adalah manfaat akhirat. Kalau dah manfaat akhirat, manfaat fardu ain lepas, tak apa, boleh untuk yang manfaat dunia. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tuan-tuan, yang pertama, ilmu yang boleh menambahkan kita takut dengan Allah, ataupun menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa makna takwa? Imtizalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maknanya ilmu-ilmu yang dapat menambahkan kita untuk melaksanakan perintah Allah, ilmu-ilmu yang dapat menjauhkan kita daripada larangan Allah. Itu baru ilmu yang memberi manfaat. Kalau kita belajar ilmu sehingga tak tahu halal haram, kita belajar ilmu tapi ilmu tu tak mengajar kita tentang halal haram, maka ilmu itu tidak memberi manfaat. Walaupun di dunia ni ada manfaat. Misalnya kita belajar ilmu perniagaan kapitalis, dia punya sempirnya untung saja. Dia tidak ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-membantu dalam perkara-perkara ketakwaan dan kebaikan, tak ada. Konsep dia untung, menindas orang pun tak apa, untung. Itu maknanya
ilmu itu tidak memberi manfaat, walaupun dapat keuntungan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dapat melihat aib kita. Aib kita apa maknanya? Kekurangan kita, bukan kekurangan orang. Sebab itu tuan-tuan, semakin kita belajar, semakin kita dapat melihat kesilapan kita, kelemahan kita, walaupun sekecil-kecil. Bukan kita melihat kekurangan orang. Ini kita biasa belajar. Semakin belajar, semakin tengok orang. Itu orang tua apa sembahyang begitu, itu orang tua apa buat begitu, itu orang tu kenapa begitu, orang tu kenapa begitu. Dia tak pernah tengok aib kita. Kan? Tapi selagi kita boleh tengok aib kita, kita sembahyang macam mana tuan-tuan, dalam kitab ni, nanti kita akan jumpa orang yang riak macam mana. Beza riak ni dengan ikhlas sikit je beza dia. Kalau kita buat sesuatu ada nawaitu lain selain daripada kerana Allah, riak. Tapi kita buat sesuatu ada nawaitu lain tapi hujungnya untuk Allah, itu bukan riak. Misalnya kita nak buat lancarkan dana, kita nak besarkan masjid lagi, kita lancarkan. Pak Imam pun masukkan duit 100. Duit 100. Dalam hati Pak Imam. Dalam hati Pak Imam, bukan dalam hati kita yang kita tengok Pak Imam. Itu lain. Boleh faham tak? Saya cerita ni dalam hati Pak Imam. Pasal Pak Imam yang nak masukkan. Dalam hati dia, aku masukkan, mudah-mudahan moga-moga ada orang-orang kaya yang rasa tercabar untuk nak buat kebaikan. Pak Imam pun boleh masuk 100, takkan aku 100, aku masuk 1000 lah. Dengan niat tu, nak tarik, nak bagi gembira. Itu bukannya riak. Tapi bukan dalam hati kita tengok Pak Imam. Pak Imam tu nak tunjuk, itu hati kita. Itu dalam hati kita. Jangan tuan. Sebab itu kita tengok orang buat maksiat pun, kita tak boleh marah orang tu buat maksiat. Yang kita marah perbuatan maksiat tu. Orangnya jangan marah. Orangnya kita doa, ya Allah ya Tuhanku, orang tu tak tahu, moga-moga kau bagi petunjuk supaya dia tidak buat maksiat. Tetapi maksiat tu kita kena marah. Bagaimana Rasulullah doa, mereka itu golongan orang yang tak tahu. Tapi kalau kita masukkan dengan niat, tengok, ingat aku Pak Imam tak ada duit ke? Aku pernah duit habis. Riak, ujub, beza. Ujub begitu juga. Kalau kita buat sesuatu tu, kita nak tunjuk orang, tengok hebat tak hebat aku. Itu ujub. Tapi kalau kita buat ni, ya Allah Tuhanku, aku boleh buat macam ni pun kerana Engkau, kerana dengan kekuasaan Allah. Itu bukan ujub. Lepas tu ada tuan-tuan, kadang kita nyembang dekat kedai-kedai dengan kawan-kawan. Dia kata, kenapa tak pergi masjid, susah sangat pergi masjid. Dia kata, Ustaz, bukan saya tak nak pergi masjid, Ustaz. Saya nak pergi masjid waktu zuhur, waktu asar. Saya takut orang tengok saya, nanti saya riak pula, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Itu yang baik sikit lah. Dia kata, saya takut riak. Ya, kita pergi zuhur pergi masjid. Waktu siang orang nampak, takut saya riak. Ada pula yang kita nyembang kata, Ustaz suruh saya pergi. Kalau saya pergi, saya dapat apa? Cuba cakap, Ustaz boleh jamin saya dapat apa? Macam kita yang bagilah. Itu pelanggan kat kampung lah. Kat pekan ni kurang sikit. Contoh macam kat bandar, masuk bandar kan. Itu orang fikiran yang lebih terbuka. Sebab tu di antara ada orang cerita lah, wallah, di antara pengajaran banjir di Kelantan. Banjirnya kat mana? Yang teruk-teruk. Banjir memang hampir seluruh Kelantan, tapi yang teruk kat mana? Kawasan kampung-kampung tu. Orang main laga ayam lagi, main judi lagi,
duduk kat kampung, duduk kat warung sampai 3-4 jam. Itu yang dibagi peringatan. Pasal apa? Ada yang kat kampung tu masjid tak ada, tak sembahyang 5 waktu, tak cukup 5 waktu. Padahal tu dia getah aja. Orang yang kat pekan dia dah terbuka, masjid penuh. Allah Ta'ala bagi supaya ambil pengajaran. Orang kampung juga. Kita kat kampung kan kadang kita campur juga lah. Nak dakwah kan, medang orang tu minum teh sama-sama. Kan Pak? Kita ajar, boleh dijawab itu. Ustaz boleh bagi jaminan apa kalau saya pergi masjid, apa yang saya dapat? Allah Akbar. Kalau yang baik sikit kata dia, bukan tak nak pergi Ustaz, takut ria. Saya kata ria, ikhlas, itu semua anugerah. Mana? Kalau ria itu mana? Itu semua kita kena didik lah. Kena didik. Macam kita pakai baju baru kan, pakai baju baru. Cap apa? Cap siput babi. Yalah bahasa Melayu siput babi lah kan, senang kan. Kita beli tu, kau main kita rasa kan mahal kan. Kita pakai tu rasa orang tengok kita. Tapi kalau dah pakai hari-hari, dah 3-4 kali basuh, tak rasa apa. Jadi maknanya kita kena selalu buat. Yang pertama, maknanya waktu yang pertama boleh, maknanya kita kena belajar ilmu yang bermanfaat, iaitu yang pertama tadi untuk menambahkan makrifat kita pada Allah, ataupun menambahkan ketakutan kita pada Allah, dan juga untuk menambahkan penglihatan kita, nampak kita tentang aib kita, dan menambah makrifatmu dalam engkau beribadat akan Tuhanmu. Bila kita beribadat itu kita nampak, maknanya kita mengenal Allah. Maknanya Allah melihat kita, Allah yang bagi rezeki kepada kita. Kita kadang-kadang tak kenal, tak mulut dia cakap rezeki daripada Allah. Kita mulut ni, pasal kita orang Islam Melayu ni macam dah terlancar di sana. Kita boleh kata rezeki daripada Allah, tapi hakikatnya faham tak? Yang kita kerja jual burger sampai tak sembahyang maghrib tu rezeki daripada Allah ke? Padahal kita kata rezeki daripada Allah. Maknanya kalau kita tak apalah, maghrib tutup, kita sembahyang, barulah konsep rezeki daripada Allah tu kita faham. Ini tak jual burger depan masjid. Ini kat tempat saya kat sini. Ini cerita kat tempat saya. Ada satu hari tu saya buat kuliah tu, memang saya bantai betul burger ni pasal depan masjid tu. Saya tengok sampai sekarang duk gitu juga. Macam Allah Ta'ala tutup telinga dia. Pandai bila kita nyembah kat dia, rezeki daripada Allah. Kita usaha je Ustaz. Kalau dah tahu rezeki itu daripada Allah, kita usaha. Waktu maghrib tutuplah. Saya tanya dia, waktu maghrib berapa ketul yang awak boleh jual? Purata lah, 2 ketul je. Purata. Ada sekali tak dapat 2 ketul tu, maknanya untung berapa? Jangan, mungkin 2 ketul, 2 ringgit, dapat 6 ringgit. Untungnya lebih kurang RM1, RM2 ya. Untung RM2, gadai maghrib tak sembahyang. Nasabah. Saya kata kalau awak tutup maghrib, awak sembahyang, kemungkinan biasanya kalau lepas maghrib sampai pukul 11 tu kamu tutup, dapat 2 karton. 48 biji, mungkin lebih kalau tak boleh bagi. Itu baru konsep kita percaya rezeki daripada Allah. Kita percaya mungkin Allah Ta'ala boleh bagi lebih, dengan sebab kita sembahyang berjamaah. Kita tutup waktu maghrib, kita sembahyang berjamaah, kita doa. Moga-moga Allah Ta'ala lebihkan jualan kita selepas maghrib. Itu baru percaya konsep kita kata rezeki daripada Allah. Kita kadang sebutan cantiklah, tapi justru mafhum, kepahaman kita tak faham. Kita kata rezeki daripada Allah. Kita kata akhirat ada. Bila kita mati, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar. Tapi apa pahaman kita tentang mahsyar? Apa pahaman kita tentang mahsyar? Di mahsyar nanti tempat pembalasan. Apa kalau di sana tempat pembalasan, kenapa kat dunia ni kita tak cari bekalan sebanyak-banyak? Kalau dah kita tahu di mahsyar nanti tempat pembalasan,
kat dunia ni tempat kita mencari apa kita melakukan ibadah. Orang kata mencari bekalan. Kalau kita faham tu. Sebab bila kita mati, terputus segala ibadat. Kita nak ibadat apa pun tak boleh dah. Nak cari pahala, nak tambah pahala tak boleh dah bila kita mati. Kenapa kita tak follow habis sementara ada nyawa ni? Sebab apa? Itu baru kita faham konsep apa nama hari akhirat. Karena kita sebut. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, waktu itu marah betul. Bila orang kafir menggunakan, kononnya sepatutnya kita yang gunakan, tapi dia gunakan. Kita marah orang kafir kerana subhanallah kata dia. Seolah subhanallah itu kita punya je, orang kafir tak boleh sebut. Ataupun orang kafir kan tak tahu pakai kopiah. Dia pergi pakai kopiah. Kalau misalnya di Indonesia pakai songkok kan. Jangan pula kita bila pergi Indonesia orang pakai songkok, ada orang kita kalau orang Islam belum mesti. Itu yang disembahkan apa? Makan burung terbang duduk. Burung terbang duduk tahu tak? Dia makan burung terbang duduk. Burung terbang duduk goreng apa? Goreng berempah. Burung terbang duduk ni kakak. Tengok pakai songkok. Tapi pakai sopelek. Sebab songkok kat sana sama je semua. Kat sini kadang-kadang kalau kita tengok orang kafir pakai kopiah, kita tahu dia kafir, marah kita tahu. Seolah kopiah ni kita punya. Tapi dari sudut kepahaman kita. Okey, itu Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu helah syaitan. Ilmu yang bermanfaat itu iaitu kita dapat mengenal apa tipu daya syaitan. Yang saya rasa saya dah sebut dalam kuliah kita lepas. Syaitan ni tuan-tuan, dia serang kita ataupun dia memperdaya kita ada berapa? 7 step. Ada 7 pasar. Ada 7 strategi. Saya sebut contohnya kita boleh ulang sikit. Kalau kita sembahyang tu, yang pertama dia goda supaya kita jangan sembahyang. Jangan sembahyang. Maka ramailah orang yang tak sembahyang. Tak apa, muda lagi, besok tua, taubat tak. Itu step pertama. Tapi pertama tu kita masih boleh lawan, kita sembahyang juga. Dia kata sembahyang lah. Kalau lebih kurang je lah sembahyang. Asal sembahyang, masih baik sembahyang. Bila kita tegur kenapa semua ni, masih baik sembahyang. Seolah kalau dia tak sembahyang kita rugi. Padahal kita sembahyang kita untung, kita tak sembahyang kita rugi. Kita lah, bukan orang lain. Tapi bila kita tegur, masih baik aku sembahyang. Seolah kalau dia tak sembahyang kita rugi, seolah gitu. Padahal sendiri yang rugi. Syaitan. Bila itu yang sembahyang macam-macam, nak cepat. Kita sembahyang di antara kesibukan kita. Kita buat kerja sibuk sembahyang. Kita lagi sembahyang. Itu yang 2 minit setengah selesai. Baca Fatihah cepat. Jumpa tanya Pak Imam. Boleh kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baca Fatihah. Boleh. Hukuman paling kurang 2 malam. Tak ada mas, separuh tak ada. Separuh harkat tak ada. 2 harkat. Jadi Maliki yaumiddin 2. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia boleh sambung nafas. Bukan satu nafas, sambung-sambung nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Agak bersembahyang macam itu. Cuba bayangkan. Itu mana? Dari goda syaitan. Sembahyang lebih kurang. Dalam sembahyang pun diganggu lagi.
Aku kata jangan sembahyang, kalau sembahyang tak sembahyang. Sembahyang. Sembahyang cepat-cepat sikit. Aku kerja banyak lagi. Ini pun tanggungjawab kita dengan masyarakat. Syaitan. Gangguan. Sampailah kita habis sembahyang. Nampak macam kita menang kan? Macam kita menang. Itu dia ringkaskan tu. Nampak macam kita menang, aku boleh sembahyang. Syaitan ganggu aku, dia kalah. Rupanya lepas sembahyang tu diganggu lagi. Kau tunjuk kat orang kau sembahyang. Dari mana ni? Tak tahu kau, tengok baju aku. Aku dah masjid lah. Tengok. Nak tanamkan riak. Nak tanamkan wujud. Dia tengok-tengok. Aku macam ini, leki-leki macam ini pun boleh sembahyang subuh jemaah. Dia wujud. Bila wujud datang, habis pahala. Mana syaitan ni, iblis ni, sampai kita dah buat pun, strategi dia masih lagi. Begitu dalam hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita macam saya sebut tadi, syaitan ganggu kita. Kita cuma sibuk dengan afdal. Mana yang afdal? Itu ke ini, tapi tak buat. Kita duk lagu-lagukan orang. Sunnah ke tak sunnah? Sunnah ke tak sunnah? Sunnah ke tak sunnah? Tak buat pun. Ada bergaduh gitu. Itu di antara. Itu yang syaitan. Jadi bila kita belajar, kita dapat mengenal tipu daya syaitan. Itu mana ilmu yang memberi manfaat. Kita lompat sikit. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu banyak kita sebut. Kemudian yang kedua, yang kedua, bahawa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadat seperti zikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan sembahyang. Maka ini adalah darjat orang yang abid, dan cara hidup orang yang soleh. Dengan cara ini engkau dapat juga tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Ini special untuk orang-orang yang dah pencin-pencin. Misalnya kita nak belajar, mungkin tak ada orang yang nak mengajar lah. Hari kerja, orang lagi kerja. Ini cuti adalah kuliah, kalau cuti tak ada kan. Jadi kita bacalah Quran. Kita susun hari itu baca Quran juga, ada zikirnya, maksurah, baca maksurah, tasbih, sembahyang sunat. Yang dah pencet-pencet ni, bolehlah bayang duha lah 8 rakaat. Tak boleh terus sejam sekali. Sejam 2 rakaat, nanti sejam lagi 2 rakaat lagi. Sejam lagi 2 rakaat lagi. Lepas 2 rakaat pergi ngeteh, balik main dengan cucu, petang main cucu 2 rakaat lagi. Lepas tu kayu basikal, balik kayu basikal 2 rakaat lagi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maknanya ada baca Quran. Baca Quran pun betul, alhamdulillah. Kalau kita nak setahun sekali khatam, sehari 2 muka surat tu. Tapi kalau yang ada pencen ni takkan dah setahun sekali. Takut tak sempat pula nanti. Kurang-kurangnya 3 bulan sekali. Jadi satu hari 6 ataupun 8 muka surat. Waktu pagi ni lah. Jangan kita pulur tu letih nanti. Kita sebut tadi lah. Lepas sembahyang 3 muka surat. Nanti lepas kita jogging ke apa lebih kurang, nanti nak tunggu malam zuhur, tambah lagi 8 muka surat. 3 bulan sekali khatam. Setahun 3 kali khatam. Allahu Akbar. Barulah maknanya sentiasa berubah. Tak sama je. Waktu muda sampai dewasa, sampai tua, sama je juga. Tuhan 2 rakaat, 2 rakaat tu je. Tak tambah. Ataupun sembahyang yang fardu tu, Qobliyah Ba'diyah pun tak sempat. Mana tak ada perubahan. Tak ada perubahan.
Okey, yang kemudian yang ketiga, bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan dengan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang soleh di dalam pekerjaan mereka, seperti beriman kepada para alim ulama, ahli sufi dan ahli agama. Ataupun hari itu kita macam ada gotong royong. Mana ada gotong royong tu kita sentuh, dah satu di antara perkara yang baik, sebab kita membantu menggembirakan orang. Tuan-tuan boleh tuan, datang ke masjid, tolong tausiah. Ya, kita harapkan tausiah 100%. Tak perlu banyak tuan. Hari ini yang Ustaz saya contoh tadi lah, kan, yang tak ada kerja-kerja, datang bersihkan satu tandas. Satu tandas je. Tausiah marah tak? Kalau datang bersihkan tandas, marah tak tausiah? Kalau marah tanya dia, Pak Syah, hari ini saya nak hikmat satu tandas, satu je, bukannya 10. Pasal 10 tu kerja tausiah, kita nak bantu tausiah. Pun okey lah, mengembirakan hati tausiah. Ataupun hari ini kita tanam bunga dekat surau, kat masjid, kat tepi jalan, kat taman kita, mana yang dekat mana, tak ada masalah. Buat suatu perkara yang menggembirakan orang, yang menggembirakan, tak masalah. Buat suatu, bukan semata-mata untuk kita, ataupun menggembirakan anak-anak cucu, tak ada masalah. Tapi ada satu benda. Kemudian yang keempat, jikalau engkau tidak dapat berbuat salah satu daripada 3 perkara yang tersebut, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri, dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu, sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguan. Kalau kita tak boleh, nak belajar pun tak boleh, nak beribadat pun tak boleh, nak tolong orang lain pun tak boleh, buat kerja sendiri. Tapi dia punya dia punya sekretnya apa? Jangan sampai menyusahkan orang lain. Hikmat untuk diri kita, buat apa yang perlu. Basuh kereta, kan? Tapi jangan pula basuh kereta kat depan rumah orang, pancung kena rumah orang pula. Kawan tu baru sidai, kita pun pancung, tak fikir tempat lain, fikir kereta aku bersih je. Jangan, tu namanya menyusahkan orang. Ataupun kita pergi ngeteh, minum, duduk, ada orang lain tak tegur, itu pun menyusahkan orang. Kenapa pula Pak Imam hari ini tak tegur saya? Selalu tegur, hari ini tak tegur, itu menyusahkan orang tak? Kita ni tuan-tuan, saya baca dalam satu buku, dalam bab menyusahkan orang, jangan kita ingat menyusahkan orang tu kita pukul orang. Kita tak layan orang pun menyusahkan orang. Ada jenis kat kampung saya, ada 2-3 orang. Kadang-kadang kita selisih, Assalamualaikum, tiba selamba je. Macam kita ni bodoh sangat, angkat tangan dia selamba. Yang jalan tunduk je, tak campur orang. Kita sisir orang, itu menyusahkan orang juga. Hati kita susah, kok ini kenapa? Jadi orang bagi salam, kita jawab. Apa di antara tujuan kita jawab salam? Supaya orang gembira. Cuma kita bagi salam, orang tu selamba je, susah hati tak kita? Susah hati, itu menyusahkan orang. Jadi bab menyusahkan orang, kita kena fikir. Jangan sampai menyusahkan orang. Maknanya jangan sampai kita buat satu pekerjaan menyusahkan orang. Kita berjiran, langsung tak tegur dia pun menyusahkan orang pun. Jiran kita tanya, siapa yang kat sebelah rumah tak pernah apa keluar, menyusahkan. Sebab itulah hablum minallah, hablum minannas, hubungan kita semua manusia kena belajar ada adab berhubung dengan manusia. Sehingga dalam kitab kita kan, nanti kita akan jumpa dalam bab yang akhir, ada 3 adab kita berkawan. Satu, orang yang memang kita kenal, kawan akrab kita, sahabat baik kita. Orang kata kalau kita marah pun dia tak marah kita balik. Kita nampak dia buat silap, kita marah dia tak marah kita. Itu baik itu orang. Yang kedua,
kita kenal dia, tapi bukan sahabat karib. Yang ketiga, adab kita tak kenal orang. Kita belajar. Kita tak kenal siapa dia. Orang datang, kita tak tahu daripada mana dia datang. Ada adab juga. Kita kena sapa dia juga. Bukan mana bab selapa je. Ada. Sebab kita tak nak kita menyusahkan orang. Sebab orang yang paling baik mereka yang banyak memberi manfaat kepada orang. Sebab bila kita bagi salam tu pun kita dah doakan dia. Itu di antara 4 perkara tuan-tuan dalam kitab dan hidayah ini mana Imam Al-Ghazali menyebut di antara 4 perkara ini. Cuba kita tengok. Itu yang kita kena rancang. Hari ini aku nak buat yang mana? Ada kuliah agama ke? Ada kuliah ke? Ada pelajaran? Ada untuk ilmu ke? Tak ada saya ibadat. Ibadat rasa kita tak dah buatlah. Tambah pula dengan buat sesuatu yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi mana sentiasa kita ada susun atur ataupun atur cara kita yang sentiasa berbeza. Yang hari ini lebih baik daripada semalam. Besok lebih baik pada hari ini. Lusa lebih baik dari ini. Tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Jangan macam yang disebut tadi, ayam tadi. Dulu, kini dan selamanya begitulah. Dia tak kira dia duduk tidur kat rumah orang, depan orang pun hari-hari tai itu yang dibagi kita. Kita dapat tai je. Jangan sampai tahap tu. Wallahu a'lam. Saya cukup sekadar itu untuk pagi ini. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan kesilapan. Semoga kita doa Allah Ta'ala pimpin kita tuan-tuan untuk kita dapat melakukan ibadah kepada Allah. Soalan, bila mengakhiri kuliah maghrib, boleh tak kita solat sunat awabin sebab dah biasa di rumah? Solat awabin tuan-tuan khilaf ulama juga. Tentang sunatnya ataupun tak sunat. Tapi kalau dibanding dengan majlis ilmu, kuliah maghrib itu ilmu, afdal kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Sehingga maknanya kalau ada majlis ilmu ni pun kita afdal terus duduk daripada kita sembahyang tahiyatul masjid. Kecuali ketika mana khutbah, itu kita sunat juga sembahyang, tetapi buat sembahyang yang paling ringkas. Sebab khutbah itu tazkirah yang tetap. Tapi kalau ilmu biasa ni, afdal kita terus duduk. Jadi yang eloknya kita duduk dalam majlis ilmu itu terus. Tuan-tuan kasih sekalian sebab kita ni dalam ibadah mana bila kita duduk dalam majlis ilmu ni kita akan dapat banyak manfaat. Ialah walaupun tak dinafikan sunat awabin itu satu amalan yang sunat, itu pun saya sebut tadi khilaf ulama, satu kebaikan, tetapi ada kebaikan lagi. Sebab tu ada satu fiqh aulawiyat, mana keutamaan yang lebih utama. InsyaAllah. Kalau macam tak ada kuliah, bolehlah buat awabin. Dan sunat awabin ni pun dia taklah wajib. Maknanya tak mesti buat hari-hari. Tak apa tak. Allah alam kata. Ada lagi? Soalan. Dah Jumaat kan. Kadang saya Jumaat kadang kita perhatikan rumah dan hati semayang tapi dia berdiri dia orang besar tu. Dia tak mana? Ya. Khatib dia berdiri sini masih bertasbih subhanallah. Itu pun satu Maknanya bila khatib sedang baca khutbah tu kita wajib dengar tu. Wajib dengar ni maksudnya pertama mesti didengari daripada awal hingga akhir oleh 40 orang. 40 orang mesti dengar daripada awal akhir. Kalau misalnya mungkin lebih, maknanya sembahyang rusak. Itu satu hal. Yang kedua,
ketika kita dengar khutbah itu, kita ni disuruh dengar, tak boleh buat kerja lain. Dalam hadis maknanya ada sahabat yang conteng-conteng pasal dulu masjid dulu kan pasir kan, dia conteng-conteng pasir pakai tangan. Itu pun Rasulullah tegur. Sebab tu kalau kata zikir, memanglah perbuatan tu baik, zikir, tapi kena tengok afdal. Sebab waktu itu kita wajib dengar khutbah. Ini ada lagi yang main WhatsApp lagi. Allah Akbar. Dengan khutbah tu seperti itu. Sebab tu saya pernah sebut dah dulu. Jangan, kalau boleh jangan tidur waktu khutbah. Takut tuan-tuan, tak cukup 40, bilangan 40 yang dengar. Saya tak pasti sini, saya takut orang yang datang ramai. Kan? Orang sini, jemaah sini, yang Mas Tautin ini, yang mungkin ini, takut bilangan 40 tak cukup. Kalau orang musafir, dia tak dikira dalam bilangan 40. Sebab tu kita kena ada rasa. Kita kena selamatkan jemaah kita. Jemaah Jumaat. Takut tertidur semua. Yang celik tu, yang dengar tu tak sampai 40. Kita duduk zohir je, ramai sampai luar, kutipan pun 4,000 kan? Mestilah orangnya ramai. 4,000 tu termasuk musafir, mungkin termasuk orang perempuan, kan? Termasuk yang tidur. Tapi yang dengar khutbah tu cukup tak 40. Sebab tu tuan-tuan, ini apa ni, Datuk Mufti pernah cerita kat tempat saya, dalam bab ini majlis kitab Riyadhus Shalihin. Dia kalau ada satu ketika imam khatib baca khutbah, lepas tu bila turun nampak dia, dia suruh mufti itu jadi imam. Mufti itu tak nak. Sebab apa dia kata? Yang paling afdal khatib. Sebab apa? Hujah dia. Sebab khatib confirm tak tidur. Tadi aku takut aku terlelap, kata dia. Ialah kita punya kan, takut kita terlelap. Hujah dia itu. Datuk Mufti kata, kalau khatib tidur tu Allah. Dia kata khatib afdal. Sebab apa? Confirm khatib tu tak tertidur. Aku takut aku tadi tertidur, kata dia. Kita jaga. Sebab tu paling seronok ya, kalau sini paling seronok apa? Yang kat tiang tu lah. Kalau kat tiang tu jaga-jaga. Saya takut batal wudu. Perkara yang membatalkan wudu, bahasa kita lama tu, tidur yang tidak tetap papan ponggongnya, bukannya kentut. Tidur yang tidak tetap papan ponggong batal walaupun tak kentut. Dalam kitab fiqh dia kata apa? Tidur kita menongkat lantai. Itu pun walaupun dia tetap dikira batal. Walaupun dia bersandar pun tak ada tu tapi dia bersandar. Kalau dia tidur sampai orang kata tidur, sendiri mau tahulah, orang lain tak tahu dia tidur betul ke tidak. Kalau yang kita tidur tadi sampai kita tak tahu daripada mula misalnya, tak tahu langsung, itu maknanya tidur betul. Batal wudunya. Batal kerana tidur, bukan batal kerana kentut. Cuba tengok dalam kitab fiqh perkara yang membatalkan wudu. Jadi kalau kita tidur, lagi kalau sampai mendengkur, lepas tu komat dia pun Allah sembahyang nanti. Dia tidur tu batal wudu. Tidur tu batal wudu. Saya tak kentut. Lepas tu dia tanya, saya bunyi kentut tak tadi? Boleh tanya orang sebelah tak? Bukan kentut saja yang membatalkan wudu, tidur pun batal wudu. Tidur yang tetap, bukan makna tentang tidur maknanya bersandar. Kecuali kita tidur tongkat dekat paha kita, itu boleh. Tapi kalau sampai tergelincir pun batal kan. Satu lagi, benarkah Ustaz menurut apa ni? Whatever WhatsApp. Hari ini bulan apa ni? Tawaf. Bulan tawaf Ka'bah 10,000 tahun.
100.000 tahun. Satu kali berapa? Doa makbul. Wallahu a'lam. Tak ada apa? Nas lah. Tak ada nas lah. Jadi kita ni kadang ialah kita nak tahu juga sumber mana. Sekurang-kurangnya ada ulama sabar lah pun. Ini kadang-kadang cuma sebut gitu pasal kalau kat pondok dulu ada tuk guru yang nakal. Contohnya lah itu guru cerita, tak ada dalam kitab. Dia tengok kalau hari Jumaat jemaah lambat datang subuh, tak datang. Jadi satu hari tu guru kata, malam Jumaat bila kita bersama dengan isteri, kita dapat pahala perang fisabilillah dengan syarat, dengan syarat subuh kita dapat berjamaah. Minggu depan tengok ramai. Sebab sebelum tu malam Jumaat dapat bersama tapi tak ada berjamaah. Tok guru pun cakap begitu lah. Maka orang pun datang. Jadi bila tok guru cakap, dia ingat itu hadis. Bukan hadis itu dah. Tok guru nak bagi galakkan orang. Tok guru ni dia fikir macam mana nak bagi. Kalau malam Jumaat aja subuh tak ada orang. Ialah malam perang kan. Jadi dia cakap, barang siapa yang malam Jumaat bersama dengan isteri, subuh dapat berjamaah, dapat pahala seperti pahala fisabilillah. Fisabilillah umum tuan-tuan. Tapi itu bukan hadis. Salah tak? Tak salah. Salahnya apa? Nabi bersabda. Itu salah. Kalau dia kata Nabi bersabda, ini hadis Nabi, itu salah. Bukan hadis, dia kata Nabi hadis. Tapi kalau dia kata, dia sebut, barang siapa malam Jumaat dia bersama dengan isteri, kemudian dia dapat sembahyang subuh berjamaah, dapat pahala fisabilillah. Fisabilillah umum. Ramai kan? Ini contoh macam itulah. Ataupun orang panggil Israeliat. Benda sangat pelik dia punya amalan-amalan apa dia punya ajaran. Wallah. Alhamdulillah, tak apa-apa dah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim aksadana. Allahumma aftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksumah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan dan perjumpaan pada pagi ini ya Allah pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.